Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Nadia Tanazira binti Malaysia ingin meringkaskan tajuk yang telah grup kami pilih adalah gelandangan di Malaysia. Okey, tarifan gelandangan adalah merujuk kamus Dewan pada tahun 2010, merujuk kepada seseorang individu yang tiada pekerjaan maupun tempat tinggal yang tetap. Okay, yang kedua adalah kewujudan golongan ini adalah disebabkan pelbagai faktor yang terjadi di dalam kehidupan individu. Selalunya ia berkait rapat dengan faktor seperti kemiskinan di sisi keluarga, bekas banduan, gangguan mental dan penagih arak ataupun dadah. Jenis-jenis gelandangan terbagi kepada dua. Satu adalah warga negara, dua bukan warga negara. Warga negara mungkin terjadi disebabkan kos sara hidup yang tinggi menyebabkan tiada tempat tinggal untuk berlindung. Yang kedua, bukan warga negara, selalunya terjadi kepada pelarian. Contohnya warga negara Indonesia, Myanmar dan lain-lain lagi. Dan siapa gelandangan ini? Di Malaysia, negeri yang direkodkan tinggi dalam isu gelandangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKMM adalah di Kuala Lumpur, Johor dan Sarawak. Gelandangan yang berlaku pada masa kini tidak mengira pangkat umur maupun jantina. Rata-rata golongan yang bergelimpangan di kaki lima maupun di jambatan ini terdiri daripada golongan wanita, kanak-kanak maupun orang tua. Penubuhan Anjung Singgah ditadbir oleh Yayasan Kebajikan Negara. Pusat intervensi sosial ini ditubuhkan bagi membantu golongan gelandangan di Malaysia bagi memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk terus hidup berdikari. Anjung Singgah ini juga menyediakan kemudahan tempat tinggal sementara, makan dan minum. Ianya juga telah diwujudkan beberapa lokasi yang tinggi kadar gelandangan itu ialah Kuala Lumpur, Sarawak, Perak, Pulau Pinang dan Johor. Abstrak, golongan gelandangan merupakan satu kelompok masyarakat terpinggir atau lebih dikenali sebagai golongan marginal yang terdapat di badan bandar besar terutamanya seperti Kuala Lumpur. Golongan ini mempunyai latar belakang faktor yang berbeza yang menjadikan mereka individu hilang tempat bergantung. Meskipun pelbagai jenis bantuan telah ditubuhkan dan disalurkan, kadar gelandangan kini masih tidak surut dari tahun ke tahun. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danish bin Linod, bernombor matrik 276772. Tugasan kali ini kita akan mengupas masalah dan faktor gelandangan. Perkongsian masalah gelandangan. Gelandangan sebagai kelompok yang mempunyai masalah sosial yang terdiri dari pelbagai latar belakang demografi, tidak kira dari peringkat usia melibatkan jantina, peringkat umur dan taburan penduduk komuniti tersebut. Terdapat kajian dalam membendung tingkah laku individu tersebut dari kehilangan tempat tinggal, iaitu bergantung kepada faktor dalaman dan faktor luaran. Berikut adalah faktor-faktor gejala gelandangan. 1. Faktor sosio-budaya. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor kesihatan dan mental. Yang terakhir, faktor keluarga. Faktor sosial budaya iaitu masalah sosial dan tingkah laku devian. Masalah sosial banyak dipengaruhi oleh tingkah laku individu itu sendiri maupun pengaruh masyarakat setempat. Gelandangan sering dikaitkan dengan konflik perilaku yang menyimpang dari nilai atau norma yang sepatutnya. Takrifan masalah sosial terdiri daripada kelompok masyarakat atau kumpulan kecil yang mampu mempengaruhi masyarakat berfikir bahawa sesuatu kelakuan itu tidak sihat dan melanggar tata susila dan norma masyarakat setempatnya. Pengabaian bimbingan dari peringkat remaja juga boleh menyumbang kepada kelahiran gejala negatif seperti budaya samsing,
lepak, tidak minat belajar, vandalisme, berjudi, lari dari rumah, penyalahgunaan dadah, pil hayal dan sebagainya. Masalah sosial ini begitu subjektif dan berubah-ubah mengikut keadaan. Setiap masalah sosial mungkin tidak lagi akan dianggap sebab punca masalah yang lain. Tidak terkecuali juga faktor utama berlakunya masalah sosial dalam kelompok gelandangan disebabkan oleh faktor pengabaian keluarga, banduan, penagihan dadah dan bankrupt. Faktor ekonomi, ketiadaan pekerjaan dan ketidakseimbangan pendapatan. Takrifan gelandangan ialah mereka yang berada dalam kelompok marginal dan pengasingan sosial yang berkait dengan kesukaran hidup dari aspek ekonomi seperti kadar pendapatan di bawah pendapatan per kapita. Majoriti gelandangan terdiri daripada mereka yang tidak mempunyai pendapatan, manakala sebahagian yang lain bekerja dengan skala pendapatan yang sangat rendah. Menurut sumber Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2012, faktor seseorang hidup bergelandangan adalah paling tertinggi dari faktor ketiadaan pekerjaan, iaitu seramai 646 orang, iaitu mewakili 46.6%. Yang kedua, miskin berpendapatan, iaitu seramai 245 orang, iaitu 17.7%. Dan yang ketiga, miskin tua dan sebatang kara, mewakili seramai 145 orang, iaitu sebanyak 10.5%. Dan selain daripada itu juga terdapat pelbagai faktor-faktor gelandangan yang diberi kajian oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2012. Faktor kesihatan dan mental. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) ada menerangkan kesihatan adalah satu keadaan merangkumi kesihatan secara fizikal, mental dan sosial dan tidak hanya ketiadaan penyakit. Terdapat perbezaan di antara kesihatan mental dan penyakit mental. Seseorang individu yang normal mungkin tidak mempunyai kesihatan mental yang baik pada setiap masa, tetapi boleh melakukan rutin pekerjaan seperti sedia kala. Penyakit mental lebih tertumpu kepada aktiviti harian yang sering terganggu. Oleh itu, kesihatan mental boleh memperlihatkan tahap kesejahteraan pemikiran dan emosi seseorang individu. Justru, kajian ada menyatakan golongan gelandangan biasanya menyumbang kepada faktor risiko, iaitu faktor terhadap kesihatan gelandangan dan kesihatan mental mereka. Sementara itu, faktor keganasan rumah tangga, pengabaian anak dan aktiviti keganasan dan berbahaya menjadi risiko yang sangat dominan dalam permasalahan ini. Hasil kajian Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2012 menerangkan pemantauan penyakit yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1996 mendapati hampir 11.1% daripada golongan dewasa Malaysia dikesan mengalami penyakit mental. Faktor keluarga. Keluarga ditakrifkan sebagai suami isteri serta anak-anaknya dan bahagia sebagai suasana senang dan aman damai menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. United Nations Human Rights menyatakan terdapat dua faktor utama, iaitu faktor sosial ataupun peribadi. Oleh itu, antara faktor peribadi ialah latar belakang keluarga dan keluarga yang kurang bernasib baik. Dan yang kedua, faktor sosial berpunca daripada gaji yang rendah, seperti pekerja kola biru yang berjawatan rendah, perkahwinan yang tidak stabil, atau individu bujang kerana kemiskinan, pengangguran, perniagaan yang tidak berjaya
dan kurangnya tempat tinggal yang mampu milih. Menurut sumber petikan, kajian Eva dan Tom 2015 ada menunjukkan berlakunya penderitaan fizikal dan gangguan seksual terhadap golongan gelandangan kanak-kanak yang lebih muda, dan kajian ini menyatakan penderitaan seksual lebih tinggi pada golongan wanita di negara-negara barat. Faktor yang lain juga menyatakan pengabaian warga emas turut berlaku dalam lapisan masyarakat sama ada golongan profesional ataupun sebaliknya. Kajian Puan Surayah binti Harun 2017 ada menyatakan golongan minoriti ini sering terabai dan tidak diperdulikan hak serta keperluan hidup daripada keluarga ataupun masyarakat setempat. Antara halangan yang menjadi krisis gelandangan dan di society antaranya adalah golongan dalam pendapatan atau orang papa 1977. Golongan gelandangan yang telah diselamatkan bakal ditempatkan di institusi disability untuk diberi latihan, diajarkan permainan untuk mereka memulai kembali hidup mereka. Untuk gelandangan yang berada di KL, mereka akan ditempatkan di pusat gelandangan transit KL. Namun, pusat gelandangan transit ini hanya mampu menempatkan 180 orang dalam satu masa. Belum kita mengetahui yang kita tiada data tempat untuk golongan gelandangan ini, maka tidak semua gelandangan dapat diselamatkan. Gelandangan yang seterusnya adalah kesukaran dalam mengintegrasikan golongan gelandangan. Antaranya ialah kesukaran memperoleh maklumat tetap. Kesukaran dalam menyatukan golongan gelandangan kerana tidak semua golongan mahu ditolong. Dan kesukaran untuk membantu golongan gelandangan dalam untuk kembali kepada komuniti, sebagai contoh untuk menjadikan mereka sebahagian dari komuniti sebelum kita perlu memberikan pekerjaan, perumahan, namun kita mempunyai fund yang kekurangan untuk membantu mereka. Halangan yang seterusnya ialah halangan dalam mendapatkan pekerjaan. Majoriti golongan gelandangan mempunyai kemahiran pemesan stres dan kemahiran bersosial serta kemahiran berdikari yang lemah, dan kebanyakan daripada golongan ini datang daripada kelompok yang kurang berpendidikan. Oleh kerana masalah kemiskinan, selain itu golongan gelandangan seringkali menghadapi masalah mental, sebagai contoh skizofrenia dan bipolar. Cabaran. JKM telah membuat kajian profil awal ke atas 1,387 orang gelandangan di Bandaraya Kuala Lumpur untuk mendapatkan gambaran sebenar isu serta merancang tindakan yang sesuai bagi membantu golongan gelandangan tersebut. Daripada kajian tersebut, antara faktor seseorang itu hidup bergelandangan adalah disebabkan yang pertama adalah ekonomi dan garis kemiskinan. Kemiskinan yang dikenal pasti di Malaysia iaitu kemiskinan mutlak, kemiskinan tega mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak adalah satu konsep yang berkaitan dengan ketidakupayaan untuk mendapatkan keperluan minima untuk mengekalkan kecekapan fizikal untuk memenuhi keperluan asas manusia. Kerajaan kini meningkatkan keupayaan kelompok tega dan miskin bukan hanya menukar status, tetapi meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan produktiviti, kemahiran dan keupayaan dengan bantuan seperti latihan keusahawanan dan kemahiran. Akibat dari peluang ekonomi yang terhad, tahap pendidikan yang rendah dan ketidakcukupan tempat tinggal telah menyebabkan segelintir penghuni bandar yang tersisih daripada pembangunan arus perdana. Dengan itu akan muncul golongan miskin bandar yang terpinggir dan gagal menikmati segala kemudahan dan kelengkapan yang tersedia di bandar. Program Transformasi Kerajaan ataupun GTP 2010 untuk membasmi kemiskinan menunjukkan 44,535 isi rumah
berjaya dikeluarkan daripada kategori miskin tega dan 15,868 daripada kelompok miskin. Yang kedua adalah pendapatan yang minimum dan ketiadaan pekerjaan. Faktor ini menyebabkan berlakunya gelandangan adalah tiada pekerjaan, mempunyai masalah keluarga, ketagihan alkohol, tidak mendapat bantuan dan tidak mahu bekerja. Menurut Azlini 2014 mengatakan keadaan ekonomi dan sosial yang teruk di negara-negara berkenaan mempunyai pendapatan rendah, dibelenggu kemiskinan, kekurangan pekerjaan dan perpecahan keluarga boleh membawa kepada penjarahan luar bandar secara besar-besaran. Menurut Rafiza 2015, terdapat 17 faktor ataupun intervenient variable sudah dikenal pasti oleh pihak JKM yang telah membuat kajian profil awal ke atas 1,837 orang gelandangan di Bandaraya Kuala Lumpur. Syazwani dan Azlinda pada 2016 mengatakan walaupun gelandangan mungkin mempunyai pekerjaan, namun kekangan terhadap gaji yang minimum menyebabkan mereka tidak mampu untuk menyara kehidupan sehingga terpaksa mengenepikan kehendak terhadap keperluan asas. Dalam kajian yang dijalankan oleh Sharifah dan Ali Fatul 2012 menunjukkan gelandangan ada yang bekerja, iaitu sebagai pembantu restoran, pengedar pamflet, penjaga tempat letak kenderaan, pengumpul barang kita semula, pengawal keselamatan dan pembantu di kedai. Jenis pekerjaan ini menyebabkan mereka sukar mendapat akses perumahan dan keperluan asas yang lain, memandangkan pendapatan minimum yang mereka peroleh. Yang ketiga adalah masalah kesihatan dan mental. Rafiza 2015 dalam kajian beliau membuktikan 3 indikator yang telah dikenal pasti dalam kalangan gelandangan di pusat rujukan invensi Anjung Singgah ataupun PRIAS, iaitu dari segi emosi, tabiat dan interaksi sosial. Dapatan kajian menunjukkan gelandangan mempunyai emosi yang tidak stabil ataupun emotional instability yang terdiri daripada perasaan cemas, bimbang, muram dan merasa tidak selamat. Manakala dari sudut tabiat pula menunjukkan mereka tidak mempunyai komitmen dan ia merupakan trait kurang kesedaran, juga disebut sebagai kekurangan dorongan ataupun lack of impulsivity yang mengandungi ciri-ciri berasa ragu, tindakan spontan, aku dan suka akan kebiasaan ataupun rutin atau bersifat statik. Dorian 2009, gelandangan mempunyai masalah kesihatan yang serius kerana berkait rapat dengan masalah kemiskinan. Terdapat ramai gelandangan berhadapan dengan masalah kesihatan dan mempunyai penyakit bukan sekadar masalah mental dan fizikal, malah mempunyai penyakit yang berjangkit. Morin 1997 mengatakan golongan wanita yang paling ramai mempunyai masalah mental berbanding gelandangan lelaki. Golongan gelandangan kaum ibu ini dilaporkan lebih mengalami penderitaan bagi golongan isteri dan penyalahgunaan dadah oleh pasangannya. Kajian menunjukkan tekanan yang dihadapi oleh wanita gelandangan berkait rapat dengan masalah mental dan pengambilan barang terlarang. Kajian ini membuktikan bahawa masalah mental lahir dari tingkah laku kriminal. Cadangan, gelandangan berbeza dengan pengemis. Anon 1980 menyatakan gelandangan ialah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu. Menjalani hidup mengembara di tempat umum atau dikenali juga sebagai homeless, iaitu individu yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan tempat berteduh. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan
untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Banyak bantuan dan inisiatif yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, pihak persendirian dan daripada pertubuhan bukan kerajaan atau NGO kepada golongan gelandangan ini. Dalam usaha menangani isu gelandangan ini, terdapat beberapa jalan penyelesaian dan cadangan yang boleh dilakukan. Antaranya, menubuhkan pusat pertubuhan bukan kerajaan, bridge organisation yang memperjuangkan isu gelandangan di sekitar Lembah Kelang. Begitu juga dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menangani isu golongan gelandangan dalam usaha membanteras masalah individu berpeleseran di negara ini melalui pendekatan yang terbaik. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat perlu menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menangani isu ini. Malahan kerajaan juga seharusnya menubuhkan sebuah pusat sehenti yang bertujuan membantu golongan ini dengan memberikan perlindungan sementara sehingga mereka mampu berdikari. Sebagai contoh, membina rumah transit yang membekalkan makan dan tempat tinggal dan kaunter khas mendaftar golongan gelandangan di ibu kota untuk mencari pekerjaan. Seterusnya dapat keluar daripada status golongan gelandangan ini. Cadangan seterusnya untuk mengatasi masalah ini ialah membuka pusat perlindungan bagi melindungi golongan tersebut. Pihak berkuasa boleh menyediakan tempat penginapan sementara kepada golongan yang tidak berumah ini. Walaupun tindakan ini merupakan penyelesaian jangka pendek, namun sekurang-kurangnya berupaya menyelesaikan sedikit masalah yang dihadapi oleh golongan ini. Sebagai contoh, penyediaan anjung singgah yang diusahakan oleh NGO banyak membantu mereka yang tidak berumah untuk tumpang berteduh. Sebagai langkah jangka panjang, pihak berkuasa perlu menyediakan rumah mampu milik kepada golongan ini. Penyediaan rumah mampu milik merupakan satu langkah yang bijak yang dicetuskan oleh pihak kerajaan di negara ini. Melalui cara ini, golongan gelandangan akan dilindungi serta dijaga kebajikan mereka. Ini kerana golongan ini merupakan golongan yang tidak bernasib baik. Apabila wujudnya pusat perlindungan tersebut, kerajaan kebajikan mereka seperti makan minum, pakaian dan kesihatan akan dijaga. Tidak semua gelandangan mempunyai kesihatan yang baik, justru mereka memerlukan penjagaan kesihatan yang rapi. Pusat penjagaan itu akan menjadi rumah kedua mereka selain dapat memulihkan mereka. Peratus gelandangan yang terbiar di kota-kota besar dan tempat awam akan berkurangan. Golongan seperti mereka harus diberi semangat semula agar mereka dapat membantu diri sendiri dan negara dalam memacu wawasan negara. Golongan gelandangan ini perlu dibantu kerana kegagalan untuk membantu mereka berkemungkinan besar akan menyebabkan mereka ini akan terdedah dengan gejala-gejala yang tidak sihat seperti jenayah atau mungkin akan menyebabkan mereka ini akan dihinggapi dengan penyakit atau virus yang boleh menjangkiti orang lain. Kesan daripada tempat tinggal yang kotor dan tidak terurus. Ini sudah pastilah akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah di masa hadapan. Langkah dan cadangan seterusnya yang boleh diambil untuk menangani masalah gelandangan ini ialah mengadakan program keusahawanan dan sosial bagi golongan gelandangan. Kebanyakan mereka tidak mempunyai peluang dalam sektor pekerjaan. Oleh itu, dengan adanya program sebegini dapat menyuntik semangat baru untuk memulakan kehidupan baru mereka. Melalui program tersebut, mereka akan mendapat peluang untuk menceburi bidang keusahawanan. Justru, mereka dapat menyumbang kepada ekonomi negara selain dapat menampung kehidupan mereka. Apabila terlibat secara serius dalam sektor keusahawanan kelak,
Bukan itu saja, penuntut pengajian tinggi juga boleh menyumbangkan tenaga mereka seperti berkongsi pengetahuan bersama golongan ini tentang bidang keusahawanan agar dapat membuka mata mereka agar tidak mensia-siakan peluang yang hadir di depan mata mereka. Selain itu juga, pihak yang bertanggungjawab juga perlu menyediakan peluang pekerjaan yang sesuai kepada golongan gelandangan ini. Bagi memantapkan lagi diri mereka, harus diberikan kelas asas bahasa Inggeris dan kelas asas komputer. Ini kerana sebahagian besar golongan ini tidak memiliki kelulusan kemahiran yang tinggi. Kerajaan boleh menghadkan pengambilan pekerja asing untuk mengisi kekosongan dalam sektor yang memerlukan tenaga buruh kasar. Sesuai dengan kelulusan yang ada, golongan ini berupaya untuk mengisi kekosongan yang ada yang seterusnya membaiki taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Tindakan yang berterusan ini berupaya menyelesaikan masalah kewujudan golongan yang tidak berumah di negara ini. Seterusnya, usaha yang boleh dilaksanakan bagi menangani masalah ini dengan tindakan penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa perlu membuat rondaan di tempat yang menjadi tumpuan golongan ini dengan kerap. Sekiranya perlu, pihak berkuasa perlu menangkap bagi menempatkan mereka ke satu tempat yang selamat. Selain itu, pihak berkuasa juga boleh mengenakan tindakan undang-undang terhadap waris yang mengabaikan ahli keluarga mereka. Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh ikut bersama-sama melakukan operasi. Tindakan tegas dan berterusan ini berupaya mengurangkan masalah kewujudan golongan gelandangan di kota-kota negara. Operasi serta penguatkuasaan yang berterusan berupaya mengurangkan masalah kewujudan golongan gelandangan ini. Tidak mustahil suatu masa nanti bandar-bandar besar di negara kita bebas daripada kewujudan manusia yang dikenali sebagai golongan gelandangan. Dengan itu, semua pihak perlu menggambling tenaga untuk mengatasi masalah ini yang kian merebak. Dan setiap gelandangan perlulah berusaha untuk berubah. Kesimpulan yang saya dapat hasil daripada kajian ini telah menemui konsep masalah yang dihadapi oleh gelandangan di Malaysia adalah halangan dan cabaran yang wujud serta carangan dalam mengatasi gelandangan di Malaysia. Berdasarkan tajuk, telah wujudkan satu kesedaran dalam diri seseorang individu tentang kepentingan kita sebagai rakyat yang hidup bermasyarakat dalam menerapkan sifat prihatin dalam nilai jati diri ini.